mesti rindu nak dengar itu punya pengalaman, itu punya cerita, itu pun topik untuk pada kali ini. Okey, pada hari ini kita akan ceritakan topik apa ya? Cuma kita tunggu. Okey, hai, assalamualaikum kawan-kawan. Harap korang semua sihat-sihat je. Okey, korang semua apa khabar? Apa khabar semua? Dah lama tak jumpa kan? Okey, pada hari ini kita nak ceritalah pasal pasal pengalaman Eti bila anak kita kena COVID. Okey, ni atas dasar pengalaman Eti sendiri. Anak Eti kena COVID, tapi tak tahu puncanya daripada mana, dan bila dah dapat tahu, kita pun beramai-ramai lah pun buat test COVID ramai-ramai. Okey, itu satu. Kita buat langkah SOP yang sepatutnya lah, pergi CSC, pergi klinik untuk dapatkan report test tu, dan pergi CSC, bagi tahu CSC, dan diorang pakai kanan IT gelang lah macam biasa. Okey, untuk pengetahuan, tak tahu lah IT yang baru tahu ke atau memang SOP terbaru ke. Sebab macam agak pelik lah, sebab kita orang kontak rapat yang satu rumah tak ada gelang apa semua kan. Okey, tu satu. Tak tahu sebab kita orang tak tahu. Mungkin gelang habis ke apa ke, kita orang memang tak tahu. Jadi benda-benda macam ni no wonder lah ya kalau nak jadi pun kan. Jadi korang pun kat luar sana kalau positif ke apa ke, macam kadang-kadang kita tak tahu tau kat luar tu macam mana keadaan kat luar tu. Kita kat rumah memang tak ada apa-apa masalah atau COVID atau apa kan. Tapi bila dah keluar dan kita balik, kita buat test COVID, kenapa aku positif? Macam gitu. Kadang-kadang benda tu jadi panik tau. Sebab kita pun tak sure kat mana kita dapat. Jadi tak perlu nak salah menyalahkan orang lain antara satu sama lain lah. Okay, lepas tu yang kedua. Okay, bila kau tahu tak, sebenarnya benda-benda macam ni kan, benda-benda macam ni agak menguji mental dan fizikal jugalah. Salah satunya yelah, first korang mesti selalu dengan komen yang actually parents ni kan, dia bukan apa, kau dah ada anak kan. Bila kita dah ada anak, kita tahu macam mana kita nak handle situasi tersebut. Tapi bila dah datang COVID ni sampai bila COVID ni dah sampai, cerita-cerita COVID ni dah tersebar luas, itulah bermulalah kita dengan sindrom yang makcik-makcik bawang, CNN, BBC ni semua sampai. Faham tak? Jadi kalau korang rasa okey, bila kita dah tahu benda-benda macam ni terjadi apa semua kan, kita tak ambil tahuan orang. Tapi orang macam mungkin dia kata kita ambil berat. Kau perlu ke sebarkan gambar orang tu? Okey, ni pengalaman aku ya. Orang bercerita orang tahu kau buat apa kan. Makcik-makcik bawang sekalian, pakcik-pakcik, tak kisahlah tua ke muda ke, tinggi ke rendah ke, putih ke hitam ke, sama je semua weh. Kalau ada orang tu kena COVID kau, kau tahu tak orang ni kan ada gini. Okey, tak apa. Bila dah terbalik kepada anda, macam mana pula perasaan anda? Macam tu juga dengan perasaannya orang yang anak dia kena COVID kat rumah dia, semua orang negatif. Anak dia seorang je positif. Kau rasa tak ke kita orang yang kat rumah ni? Ya, okey, nak cerita pasal kemampuan, antara mampu tak mampu, ada duit tak ada duit, kau nak tak nak kena juga check. Mungkin salah satu ahli keluarga tu akan ada yang positif, kita tak tahu. Jadi benda-benda macam ni, first kali duit yang penting. Bila duit penting, lepas tu main pula dengan emosi, dengan perasaan orang. Ada setengah-setengah orang dia rasa macam tak perlu pun nak cakap benda ni gini. Ya, sebab tak kena batang hidung sendiri. Bila dah kena batang hidung sendiri, barulah tahu kan. Bila dah tahu dah kena macam gini, memang masalah guys. Salah satunya, kalau korang nak tahulah benda-benda macam ni, kita unexpected tau. Kita tak jangka pun benda tu nak jadi. Kadang-kadang orang macam aku keep blame engkau lah gini. Tak boleh, kau tak boleh cakap macam tu. Sebab kau kena faham situasi ni, kita tak nampak benda tu. Okey, kita tak nampak, kita tak jelas dengan satu-satu benda. Kita tak boleh cakap benda ni tak ada kat sini, benda ni ada kat luar. Tak boleh lah cakap macam tu guys. Korang kena tahu juga benda tu macam mana benda tu. Okey, kau confirm ke benda tu tak datang daripada satu-satu tempat itu? Sedangkan kau pun lalu, cuma sama ada ikut atau tidak, melekat atau tak, terbang atau tidak, kita tak nampak, kita tak tahu. Jadi benda-benda macam ni kenalah ambil berat. Okey, kena ambil berat. Tak kira lah mak bapak ke, siapa ke, orang awam selalunya. Sebab kita ni duduk dalam komuniti yang besar. Jadi benda-benda macam ni kita kenalah ambil kisah kan. Sebab bukan kita punya nyawa satu je, kita nak selamatkan nyawa yang ramai-ramai tadi. Kena faham lah. Janganlah main mental orang. Janganlah keep cakap diorang macam-macam. Korang tak tahu, korang tak faham. Okey, aku pun tak faham, tapi aku macam
Okey, kenapa orang ni macam ni? Kenapa orang macam okey, rupanya macam ni. Lepas tu, tak habis dengan tu juga. Apa? Korang ni lah, kenalah tahu macam mana keadaannya, apa. Korang kena lebih alert untuk bertanggungjawab lah. Memang lah, kau tahu tak, aku rasa kan, bukan aku seorang lah yang rasa sangat-sangat membazir. First, kau kena beli test COVID tu. Second, kau kena pakai mask. Mask tu pun duit, weh. Nak beli pakai duit. Bukan petik je kat pokok-pokok. Tak ada. Kau dapat oksigen free, tak ada. Lepas tu yang ketiga, masa kau, tenaga kau. Yang keempat, mental kau. Kadang-kadang orang macam unexpectation kan. Orang macam, kau kata kau tak ambil tahu hal orang. Aku tak ambil tahu hal orang. Tapi orang akan ambil tahu hal aku bila satu-satu topik tu menjadi hangat. Yang ada orang tambah garam, tambah gula, tambah sebut perasa, kari, kurma, ayam, daging, sotong, semua cukup dalam tu. Jadi no wonder lah kalau tiba-tiba, macam mana kau tahu, kau ada bukti ke? Memang aku tak ada bukti, memang aku tak ada cakap apa. Tapi kalau kau dah buat macam tu, orang yang buat salah ni selalunya dia akan tanya tau. Dia akan bertanya-tanya. Dia akan tanya sampai dia puas hati. Maknanya dia lah yang buat. Kalau orang tak bertanya dengan kau tu, dia macam, oh tak apalah, benda dah jadi, nak buat macam mana? Dah jadi dah pun. Lepas tu dan orang tu tak akan mengaku apa yang dia buat. Saya tak ada. Saya tak ada macam tu, saya tak ada macam ni. Ya, memang saya tahu awak tak ada buat macam ni. Tapi awak je yang tahu apa awak buat. Macam tu, faham tak? Saya ni bukan apa. Saya tak suka nak meluar-luar. Tapi disebabkan mentaliti rakyat kita lah. Semua macam ni. Semua macam ni. Selalu nak blame orang lain, nak salahkan orang lain. Jadi walaupun rambut aku sekarat begini, korang tengok je lah ya. Okey, walaupun kita macam ni, senang cerita lah ya. Walaupun komuniti kita begini raya, korang kena tahu juga apa yang nak dibuat, apa yang tak nak dibuat. Korang jangan suka-suka untuk terus menjudge orang lain atas dasar kau tak nampak, kau tak tanya dia pun. Okey, bila kau tak nampak, kau tak tanya, kau tak bercakap pun dengan dia, lepas tu tuk kau kata segini. Kau rasa adil ke benda tu? Aku tak rasa benda tu adil, guys. Sebab benda-benda macam ni kita tak tahu. Tak siapa-siapa boleh jadi, kat mana-mana pun boleh jadi. Korang pun kenalah hati-hati. Mulut jaga, kita jaga kita. Korang rasa beli apa barang yang sepatutnya ada untuk kau pakai, ada ke? Tak ada. Jadi kita ni pun semenjak COVID-19 ni, duit selalu habis. Sebab apa? Yang 3 benda tadi aku cakap lah. Test kit, mask, sanitizer, tu semua duit. Semua pakai duit. Lagi-lagi kalau kau dah test kat rumah positif, kau mestilah nak kena pergi klinik untuk dapatkan report yang more formal kan. Okey, benda tu sangat-sangat memerlukan duit. Kalau kau kalau suatu rumah seorang je yang kena dan berharga dalam lingkungan 50 ke beberapa ringgit lagi, beberapa puluh ratus ringgit lagi, kita tak tahu kau time tu kalau seseorang tu memang seorang yang berduit, kaya, atau yang memang hari-hari ada duit, orang contoh macam orang niaga ke apa, itu lain cerita. Ini kau yang ada duit bila sebulan sekali, lepas tu kau ada simpanan untuk emergency banyak ini dan kau tak cukup, macam mana? Kau nak minta tolong orang juga kan? Macam itulah cerita dia. Jadi siapa-siapa yang belum kena, tak pernah kena, yang tak pernah merasa, jangan cakap. Kita orang ni walaupun serumah, yang positif tu duduk satu bilik, tak keluar-keluar dan tak boleh keluar pun, kau tahu tak apa yang dia rasa? Kau tahu tak budak yang rasa macam tu macam mana? Engkau yang tua pun melalak-lalak, nak balik. Ini pula budak, budak. Budak sangat. Aku tak tahulah pula kalau korang rasa budak 7-8 tahun yang korang rasa dah dewasa, lebih dewasa daripada kau yang perangai macam budak-budak tu, aku tak tahulah pula kan. Jadi macam itulah dia. Sometimes kita tak tahu bila kita diuji. Lepas tu kita tak tahu bila kita ada duit tidak. Okay? Orang tak faham, orang tak tahu, orang tak nampak. Bila kau ada duit, takkanlah bila kau ada duit je kau kena pergi minum Starbucks. Oh, orang semua tahu time tu kau ada duit. Okey, COVID boleh datang macam tu. Kau gila ke? Kau gila ke? Nampak tak? Aku dah mula dah. Kau gila ke? Tapi benda-benda macam ni kita tak tahu tak tahu. Bila benda tu sampai, kat mana, dengan siapa, kita tak tahu. Sama ada benda tu
COVID ni kan ada macam-macam tron, macam-macam kron kan. Jadi korang kena faham-faham sendirilah macam mana untuk orang lain merasa kan. Setengah orang dia tak tahu, selagi itulah dia. Okey, aku yang kedua dekat sekolah. Kenapa ya macam bebel panjang sangat? Okey lah. Yang kedua. Bukan nak bebel panjang, tapi benda ni is a facts, okey. Orang banyak apa yang dah melalui benda ni, dia je yang tahu macam mana. Dia je yang faham macam mana. Macam mana sama ada masa tu dia okey, mental dia kuat, mental dia gini-gini, kita tak tahu. Jadi korang kat luar sana jangan mudahlah untuk senang-senang cakap orang macam tu macam ni, okey? Tak apa, biarkan dia. Ada setengah-setengah orang dia tahulah macam mana, ada setengah-setengah orang dia tak tahu macam mana. Tapi aku doakan agar kita semua sentiasa dilindungi dari COVID-19 dan segala penyakit yang ada di muka bumi. InsyaAllah, amin. Okey, so yang topik kedua tadilah aku nak cerita sikit lah pasal sekolah lah, sekolah. Kita selit-selit lah sikit pasal sekolah. Nak kira korang kata, yang bebel panjang pasal sekolah tak ada. Okey, dekat sekolah pula. Aku first WhatsApp cikgu cakap anak aku positif. Okey, lepas tu dia sarankan aku sebab mungkin dia tahu. Dan dia tahu sangat apa ke dah, mungkin ada pengalaman cikgu kan. Cikgu tu sebenarnya yang suruh aku pergi buat PCR RTK dekat klinik. Okey, pergi RM50. Seorang je tau. Anak aku seorang RM50. Sebab aku mention harga. Sebab kadang-kadang orang yang golongan tak berkemampuan dia akan tanya, berapa kita orang dah cuba sedaya upaya. Okey, kalau tak ada duit nak pergi ke apa swasta, korang boleh je pergi ke klinik yang berdekatan lah, klinik kerajaan ke ataupun hospital yang mana-mana ke kan. Boleh je, tak ada masalah. Tapi yang itu aku tak tahu lah berapa ringgit aku tak tahulah. Kena bayar ke tak ke aku tak tahu. Korang jangan tanya aku pula tau. Lepas tu selain daripada tu, orang aku dah WhatsApp cikgu. Lepas tu aku cakap dengan cikgu dia, cikgu anak aku yang sulung. Okey, cikgu anak aku yang sulung. Cikgu anak aku yang sulung pula dia sarankan aku untuk tidak hantar anak aku pergi sekolah lah, sebab dah tahu positif kan adiknya. Jadi kakaknya tak payah pergi sekolah juga. Bila kakaknya tak pergi sekolah, jadi mental aku lagi tercabar lah kan. Okey, sebab apa tercabar? Sebab dia akan buat keadaan tu bukan aku seorang yang susah, tapi yang lain-lain pun susah. Faham tak? Aku macam anak aku seorang positif. Lepas tu dia ada kelas tuition, dia ada kelas itu, dia ada ini, apa semua. Jadi benda tu macam agak ni jugalah. Tapi Alhamdulillah cikgu-cikgu diorang semua bekerja sama. Semua urusan macam dipermudahkan sangat-sangat atas doa orang ramai semua. Lepas tu ada juga bantuan daripada kawan-kawan, daripada cikgu sekolah diorang juga kan. Sebab bukan aku saja nak mention tidak. Cuma macam okey, nak cerita macam mana. Okey, orang yang terdekat dengan korang ni, ada orang yang hulurkan bantuan dekat korang. Korang rasa kalau kerajaan tahu pendapatan terjejas. Siapa yang keluar bekerja terjejas, sangat-sangat terjejas. Sebab tak dapat kerjasama daripada pihak majikan. Jadi memang sangat-sangat susah lah. Sebab kau dah tahu kan, dia ni dah ada ni, kau dah suruh dia pergi kerja, apa masalah kau? Kadang-kadang diorang ni aku tak faham lah ya. Takkanlah kau tahu tak, satu kepala je dah RM50. Kalau kau kata okey tak apa, saya masukkan duit je, boleh buat ni. Okey, tak apa masalah, tak ada masalah. Tapi ni tak, kau tak cakap. Lepas tu kau suka-suka nak ni. Aku pun macam kadang-kadang ada je manusia rakus macam ni. Tapi itulah, agak kepanjangan sikit lah cerita aku pada video kali ini. Bagi korang lepas rindu lama sikit. Then korang akan nampak lah siapa yang akan datang tolong dan membantu. Siapa ada kat situ. Kenapa kan. Macam itulah dia. Tapi bagi aku tu lah, aku harap korang semua sihat-sihat selalu. Korang juga tak lupakan macam mana environmentnya begitu. Kita kat sini bukan hanya satu dua masalah, tapi bermacam-macam masalah dan pelbagai pihak lagi akan berkait rapat. Jadi korang jangan nak blame, okey kami nak blame sekolah gini, tak boleh. Kami nak blame tempat mainan, kami nak blame tempat tinggal, kami nak blame kereta, kami nak blame gini. Tak boleh. Korang tak boleh buat macam tu sebab korang tak nampak benda tu. Jadi untuk peringatan kat luar sana, kawan-kawan semua, aku harap korang semua jaga diri baik-baik lah. Jaga diri baik-baik, selalu ikut SOP. Walaupun SOP kadang-kadang aku faham orang ramai sangat.
ramai orang kat luar berpusu-pusu nak pergi satu-satu tempat tu. Aku faham lah keadaan dia. Jadi kita kat sini do it your best lah guys. Kalau korang tak jaga diri korang sendiri, siapa lagi? Kalau korang tak ikut SOP, siapa lagi? Jadi benda-benda macam ni kita sendiri je yang beringat, kita sendiri yang tahu. Okay, by the way, aku punya kening Bercempaka Collection. Korang jangan lupa like, subscribe, komen, and korang boleh tengok video aku yang sebelum ni, ataupun korang boleh check it out dekat sana. Okay guys, bye. Thank you for watching. Bye.